Gopeng minta Perdana Menteri menyatakan hasil lawatan ke luar negara, termasuk hasil pelaburan, kerjasama antara negara dan tahap keyakinan pelaburan asing terhadap Malaysia. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Dan seperti mana yang disebut tadi, saya juga turut mengalu-alukan tahun Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini. Ya. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Dan ribin hijau yang termasuk saya pakai ini merupakan simbol kesihatan mental antarabangsa. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Gopeng. Sejak menjawab jawatan, saya hadir beberapa mesyuarat berkala termasuk ASEAN, beberapa mesyuarat rasmi ASEAN dan juga PBB, 17 lawatan ke luar negara, ASEAN, negara-negara ASEAN, China, Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi. Ke negara China, Mac 2023, potensi pelaburan 170 bilion ringgit dan esok insyaAllah Jili akan bersama saya ke Tanjung Malim untuk melaksanakan dan penambahan projek besar-besaran Automotive High-Tech Valley dengan sendirinya menyangkal kebimbangan atau dakwaan bahawa pengumuman itu tidak semestinya dilaksanakan. Dalam kes ini berlaku. Begitu juga bila Elon Musk memberikan jaminan ibu pejabat di Cyberjaya itu dijangka siap bulan ini juga. Di New York, pelaburan berpotensi 47 bilion termasuk penambahan dari Boeing, kerana seperti kita tahu Boeing dan Airbus menetapkan supaya komponen untuk sayap pesawat itu kebanyakannya di Malaysia, di Negeri Sembilan, dan ini telah diberitahu untuk ditambah, termasuk beberapa pelaburan lain termasuk Google, Medtronic, Elton Industry dan sebagainya. Yang terakhir UAE, saya ringkaskan, ini suatu perkembangan sangat baik kerana dalam lawatan itu kita mendapat komitmen daripada Yang Mulia Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden UAE, dan terus dalam pertemuan itu juga telah bersetuju untuk melabur dengan kerjasama Abu Dhabi Future Energy Company, PGSC, Masdar dan Maida berjumlah 40.6 bilion ringgit dan kapasiti gigawatt 10 gigawatt 37.8 bilion dan 2.1 bilion sektor logistik dan 709 juta sektor aero angkasa. Tentunya hal-hal yang sedemikian berlaku kerana kecekapan rakan-rakan di Kementerian MITI dan juga luar negara, dan saya ucap terima kasih kepada kegigihan pegawai kita dan menteri dalam mendapatkan dukungan yang baik. Tetapi Saudara Yang Berhormat harus juga faham bahawa untuk pelaksanaan itu kadang-kadang ada disuarakan kebimbangan. Bila diluluskan, yang disebut ease of doing business itu kadang-kadang masih ada masalah. Oleh itu saya telah menetapkan supaya kita lakukan perubahan yang agak mendadak, bukan saja one stop center di MITI, tetapi kuasa tindakan penyelesaian pelaburan dan perdagangan di bawah Menteri MITI dengan kerjasama JPM, Jabatan Perdana Menteri. Dan ini akan memastikan projek-projek itu diluluskan dengan kadar segera. Terima kasih. Baik, saya jumpa Gopeng. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang memberikan jawapan yang memberangsangkan, dan ini adalah indikator bahawanya kerajaan kini membawa negara kita kembali ke landasan pembangunan yang betul dan membuahkan hasil-hasil daripada lawatan-lawatan ke luar negara. Dan sudah tentu untuk merealisasikan hasrat untuk regaining Malaysia's lead in Asia, dua aspek adalah penting bagi memastikan segala pelaburan ini
mampu membangunkan negara kita. Yang pertamanya adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan keseimbangan pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik, FDI dan DDI. Dan keduanya adalah tahap kesiapsagaan ekosistem pendidikan dan latihan ke arah membina tenaga mahir tempatan supaya memastikan masalah mismatch antara pendidikan dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi itu tidak berlaku. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Dalam pertemuan kita dengan pelabur, beberapa isu dibangkitkan. Sebab penambahan yang besar, termasuk saya katakan dari Indonesia 20.16 bilion, Singapura 20 bilion ringgit, Jepun 24 bilion dan Korea Selatan 23.07 bilion ringgit. Ini kerana keadaan politik yang stabil dan seperti mana yang saya tegaskan, kejelasan atau clarity dalam dasar-dasar kita, ekonomi madani, pelan industri perindustrian, energy transition, transisi tenaga, dan juga dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan insya-Allah akan saya perkemaskan dan perjelaskan dalam belanjawan madani Jumaat ini. Goping membangkitkan soal keperluan menjana pelaburan domestik yang lebih segar. Dalam pelan perindustrian yang diumumkan, yang diluncurkan baru ini, kita tekankan juga pertama kalinya satu penekanan tentang keperluan membantu, menjana dan memberikan insentif bagi pelaburan domestik yang lebih. Soal ekosistem ini benar. Dalam perbincangan kita dengan Elon Musk atau Tesla, Geely, Rongsheng dan juga Infineon yang melabur 5 bilion euro di Kulim High-Tech, semua menyatakan sementara tahap latihan kejuruteraan kita itu memuaskan, tetapi ada yang kurang, iaitu yang katakan niche, kemahiran yang patut kita berikan perhatian. Jadi semalam saya adakan juga mesyuarat dalam persiapan belanjawan untuk menekankan aspek ini. Umpamanya dalam Sheikh Muhammad Zahid Artificial Intelligence University, satu-satu universiti terkemuka di dunia yang memusatkan khusus dalam soal artificial intelligence. Itu menunjukkan bahawa jurang di antara kelayakan AI kita atau IT dengan keperluan AI di tahap tinggi itu perlu diperhatikan. Jadi saya telah sampaikan maklumat ini kepada Menteri KPT dan Naib Chancellor supaya memberikan laluan dan memberikan tumpuan dalam bidang yang atau penerokaan bidang baru ini, termasuk pengkhususan dalam bidang AI untuk melayakkan. Geely menyebut, maaf Tuan Sri Ketua, bahawa sementara jurutera kita itu di tahap yang sangat baik, jadi memerlukan kepakaran, kemahiran khusus dalam bidang otomotif industri. Dia terpaksa melatih 300 engineer di universiti di Beijing, Universiti Geely di negara China. Dan dalam perbincangan kita, dan insyaAllah petang ini saya bincang dengan dia, dan besok di Tanjung Malim, kita nanti minta dia menetapkan bidang-bidang disiplin yang khusus yang diperlukan supaya kita dapat memulakan latihan di universiti tempatan. Keluar masuk. Terima kasih Berhormat Tan Sri Speaker. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tambun, saya nak ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun baru ni pergi ke New York mendapat pelaburan 47 bilion daripada beberapa syarikat termasuk Boeing. Dan saya berharap agar sayap yang diperlukan oleh Boeing tu dapat juga dibuat di ACM Bukit Kayu Hitam Kedah, Yang Amat Berhormat Tambun. Bukan saja Negeri Sembilan, kita pun ada kilang Boeing ACM sejak berapa lama. Saya ucapkan tahniah. Soalan yang berhormat Tan Sri Speaker, dalam mencasarkan untuk menaikkan pelaburan asing termasuk masuk ke Malaysia, sejauh manakah penekanan diberi terhadap pembangunan bakat tempatan yang berkemahiran dalam sektor bernilai tinggi dan industri baharu untuk memenuhi keperluan masa depan dalam industri E&E dan angkasa. Ya, bila tanya soalan dengan Perdana Menteri ini, dia ketak juga. Contohnya inisiatif untuk melahirkan lebih ramai jurutera reka bentuk ataupun designer untuk front end. Dan selain mempertingkatkan keupayaan pendidik teknikal ataupun saintis tempatan dalam kegiatan R&D. Selain itu, apakah perancangan khusus kerajaan
untuk mempertingkatkan kesiapsiagaan Ucapan dasar, Speaker. dan pengusaha tempatan Nabi Rani, termasuk Bumiputra, termasuk pengusaha tempatan termasuk Bumiputra untuk menjadi pemain utama dalam rantaian global seperti yang disebutkan oleh Tambun tadi dalam bidang masing-masing. Apakah status terkini Jawatan Kosras Pelaburan khususnya untuk memantau pelaburan negara-negara berkenaan termasuk 19 memorandum jeli dah disebut tadi yang ditandatangani antara syarikat-syarikat Malaysia dan China bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan berkesan. Terima kasih. Soalan baik. Terima Speaker, kasih. terima kasih Yang Berhormat Tambun. Terima kasih, Mohon Menteri. Terima kasih. Seperti mana yang terima kasih Puan Pasu. Seperti mana yang sedia maklum, bila kita bincang dengan pelabur, kita tidak menetapkan kawasannya. Umpamanya bila Elon Musk dia pilih Cyberjaya, kita facilitate. Infineon umpamanya kerana dia ada base di Melaka dan di Kulim High Tech, dan dia pilih Kulim High Tech dengan beberapa keperluan yang diminta dari MITI dan juga Kerajaan Persekutuan, dan kita luluskan. Tapi yang tepat dengan soalan tadi ialah latihan, kerana Infineon itu pelaburan dia paling besar di luar daripada Jerman, 5 bilion euro. Dan yang menarik ialah dia tidak lagi tumpu kepada back end seperti mana industri microchips, chips yang lain. Inilah kali pertama satu pelaburan besar dalam front end. Dan yang ditekankan oleh Puan Pasu, apakah anak-anak kita, jurutera kita punya kemahiran itu? Jawapannya belum memuaskan. Ini disebut oleh Infineon, disebut oleh Geely, disebut oleh AWS kepada saya dan kepada menteri-menteri berkenaan. Sebab itulah dalam pertemuan kita dengan perbincangan kita dengan Menteri KPT dan juga pimpinan universiti, kita terpaksa memberikan suatu penjurusan utama dalam bidang bukan kejuruteraan tapi kemahiran tertentu seperti yang disebut tadi, macam reka bentuk, tapi AI yang nampak kita agak ketinggalan dalam memenuhi niche tersebut. Jadi soal sama ada saya sebut tadi, sama ada di negeri-negeri, kita dari segi dasar dan seperti mana disebut dalam plan perindustrian, menggalakkan supaya ada pemilihan yang lebih meluas ke semua negeri. Ada kekuatan di Sarawak umpamanya dalam hydrogen, green hydrogen dan gas, itu dia ke depan berbanding dengan negeri lain. Kemudian tentunya di Selangor dan di Kulim High Tech.